untuk berbicara mengenai aspek pendidikan kali ini berkenaan institusi pengajian tinggi, dan kita bersama untuk segmen berbayar pengukuhan institusi Kolej Politek Mara, KPTM dan KUPTM, Kolej Universiti Politek Mara dalam menangani cabaran-cabaran semasa. Jadi bersama kita di studio Selamat Pagi Malaysia pada hari ini yang berbahagia Datuk Dr. Roziah binti Omar, pengerusi Kolej Politek Mara, dan juga di sebelah merupakan yang berbahagia Profesor Dr. Darul Ihsan bin Abdul Hamid, Naib Chancellor Kolej Universiti Politek Mara Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih bersama dengan kami. Saya rasa peluang ini satu peluang yang begitu penting sekali untuk kita nak kembali melonjakkan industri pendidikan negara, sebab kalau kita lihat beberapa bulan kebelakangan ini pelajar-pelajar kita dah kena balik ke rumah dan pembelajaran sedikit terganggu, tetapi mungkin kita boleh dapatkan dahululah gambaran tentang peranan dan juga apa yang menarik yang boleh diharapkan oleh pelajar kita kalau mereka menyertai Politek Mara ini. Datuk. Terima kasih kepada pihak RTM kerana telah menjemput kami berdua. Pada saya sebagai pengurusi, saya mempunyai satu arah tuju untuk kolej-kolej di bawah Mara untuk dipertingkatkan lagi, bukan hanya memulihkan, tetapi untuk mempertingkatkan lagi reputasi dan juga memberi satu perkhidmatan yang baik kepada pelajar. Dan di sinilah satu elemen strategi akan diwujudkan, sama ada strategi jangka panjang atau jangka pendek. Jangka panjang ialah saya mahu mencapai visi sebenarnya bila ditubuhkan kolej-kolej ini untuk menjadi kolej yang cemerlang, bereputasi global dan mengeluarkan graduan yang market ready. Okay? Dan strategi pendek ialah untuk mengatasi masalah-masalah yang kita atasi selama beberapa bulan ni dan the way forward untuk ke depan. Dan untuk ke depan ni bukan saja sekadar memulih, tetapi memberi satu pendidikan, akses pendidikan kepada rakyat di Malaysia, anak-anak muda, supaya datanglah belajar di kolej ini, dapat ilmu yang baik, ilmu yang manfaat, supaya bila dia keluar besok dia akan dapat kerja yang lumayan, kerja yang baik. Dan itu adalah merupakan secara strategi di mana Prof akan melihat pada segi taktik-taktik kita lah untuk mendapatkan pembelajaran yang baik tu. Itu dari segi strateginya. Jadi kita lihat dalam keadaan negara kita sekarang ini sedang membendung pandemik COVID-19. Banyak norma-norma baru yang kita diamalkan, tidak termasuk jugalah dalam pendidikan negara, proses pembelajaran dan pengajaran di peringkat universiti, di peringkat kolej juga mengamalkan norma baru. Jadi bagaimana penerimaan para pelajar terhadap norma baru dalam PNP ini? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Untuk bercakap mengenai perkara ini, saya rasa elok kita sentuh sikit. Permulaannya, cara pembelajaran yang diamalkan sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini dan selepas. Sebelum ini kita biasa belajar dengan cara bersemuka ataupun face to face. Ini yang diamalkan oleh institusi pengajian tinggi. Tetapi apabila selepas berlakunya pandemik COVID-19 ini, cara itu telah berubah, iaitu dengan cara norma baru di mana cara-cara online telah diperkenalkan. Cara-cara online ini adalah di mana pelajar dan juga pensyarah tidak lagi bersemuka dalam kelas. Mereka ni belajar secara asas talian. Pensyarah berada di rumah, pelajar berada di rumah sendiri. So mereka mendapat ilmu dengan cara sebegitu. Ini adalah untuk mengekanglah penularan COVID-19 yang sangat bahaya pada kita ini. Ini adalah cara baru. Walaupun tidak dinafikan di Malaysia ni ada institusi pengajian tinggi yang telah pun menggunakan cara online, even di tempat kami juga di KUPTM. Kami mempunyai blended system di mana cara online dan juga cara bersemuka digunakan. Tetapi untuk cara baru ini, cara penerimaan pelajar-pelajar, kalau kita lihat, cuma apa yang saya dapat daripada sini, pelajar-pelajar yang berada di kursus-kursus asasi, diploma dan juga ijazah sarjana muda, mereka ni boleh saya katakan daripada golongan yang celik IT ataupun Gen Z. Penerimaan mereka itu adalah baik, cuma ada juga masih yang merasa ragu-ragu. Ini adalah tugas cabaran kita sebagai pensyarah dan juga pendidik untuk meyakinkan mereka dengan cara baru ini. Because of cara baru ini sebenarnya
kita telah ada, cuma untuk kita perluaskan, macam contohnya macam di negara-negara baru, di negara-negara maju contohnya, negara maju telah mengamalkan benda ni secara online sejak lama dahulu, dan kita ini baru untuk memulakan, untuk memperluaskan supaya untuk kita mempopularkan cara-cara baru ni. Sebagai contoh, tugas saya sebagai pengurusi ialah untuk memperkasakan agenda untuk memastikan cara baru ni berjaya. Yes. So apa yang nak Chancellor minta untuk universiti tu, insya-Allah lah, untuk mempertingkatkan platform online, untuk memperkasakan pensyarah. Pensyarah ni pun kena dilatih juga. Tak semua pensyarah handal dalam online teaching, kan? Jadi banyak benda-benda ICT yang perlu diperbarui, pertingkatkan. Dan saya mendapat komitmen yang kuat daripada peringkat Majlis Mara, pengurusan tertinggi untuk segala kemudahan-kemudahan inilah. Tapi untuk mendepani cabaran ini, saya rasa bukan saja Kolej Politek Mara yang berhadapan dengan situasi ini, malah di seluruh dunia sekalipun. Kita lihat sebenarnya kaedah ini adalah kaedah yang mungkin sebelum ini agak asing bagi setengah pihak. Tambah lagi kalau kita melihat sebenarnya penggunaan dalam talian dengan cara maya itu ada kekangan yang perlu kita hadapi. Bersemuka itu berbeza. Seperti kita sekarang, reaksi dan juga interaksi kita berbeza. Tetapi apabila secara dalam talian, ia adalah satu kaedah pembelajaran yang baru, tetapi bagaimana nak memastikan supaya ia berkesan dan memberi manfaat kepada para pelajar, kerana ini saya rasa bukan hanya akan berlaku pada waktu COVID-19 ini saja, tetapi juga satu pembaharuan yang akan dibawa pada masa akan datang. Jadi kita mesti melihat daripada segi jauh, bukan hanya untuk setahun 2 tahun. So segala insentif-insentif yang akan berlaku dalam bukan hanya IPTS macam KPTM, tetapi IPTS yang lain, maknanya kita kena buat more investment daripada the best of technology. Okay? Dan pensyarah tu sendiri, pada saya ilmu yang ada pensyarah tu harus diperkukuhkan supaya dia dapat mengajar dengan baik dalam online teaching and learning. Jadi kalau kita lihat negara barat di UK, di US, benda ni dah 20 tahun yang lepas. Dia dah siapkan benda-benda macam ni. Sudah ada video, sudah ada digital dalam part of face to face. Lagi satu, pelajar tu sendiri, pada saya pelajar tu mesti mempunyai motivasi untuk berubah cara dia belajar. Tidak mahu lagi alasan-alasan negatif. At the end of the day, kita nak pelajar kita market driven, market ready. So teknologi merupakan satu asas utama untuk seorang itu diambil bekerja dalam senario in the future. Kalau you bersebut tentang IR 4.0, apa yang penting? Teknologi. So daripada sinilah pelajar mula mengenali the use of technology pada saya. Itu saya kira sekarang ini ramai adik-adik kita yang sedang menonton, yang sedang mencari arah kat mana mereka untuk menyambung pengajian selepas ini. Jadi mungkin Prof boleh terangkan, adakah pengambilan masih lagi diteruskan untuk KPTM dan KUPTM, dan juga bila dan juga bagaimana proses pengambilan tersebut boleh dilakukan? Baik, terima kasih. Ya, saya ingin nyatakan di sini bahawa proses pengambilan untuk pelajar-pelajar baru di KPTM dan juga KUPTM masih diteruskan. Pelajar-pelajar ataupun adik-adik yang di luar sana hanya perlu melayari laman web kami, iaitu www.kptm.edu.my dan juga laman web KUPTM, www.kuptm.edu.my. Segala permohonan dilakukan secara online, informasinya terdapat dalam web, laman web juga tersebut. mak-mak lah, I think yang kadang-kadang yang buat pilihan ni mak kan. Jadi Pilih untuk anak-anak. Sebagai seorang mak saya sebagai seorang mak saya ingat masa depan anak adalah penting. Dan kursus-kursus yang ditawarkan di KPTM dan even KU adalah kursus yang direka bentuk supaya anak-anak ini akan dapat kerja masa depan, insya-Allah. Dan bila saya dilantik sebagai pengurusi, dengan pengalaman saya yang ada, saya akan cuba sedaya upaya saya untuk mempertingkatkan reputasi kolej-kolej ini. Dan yang paling penting ialah graduan-graduan kita mendapat kerja. Dan saya nak bercakap dengan mak-mak lah.
Akhirnya bila kita bagi akses pendidikan kepada anak-anak kita, masa depan anak kita akan terjaga. Dan insya-Allah lah MARA dan pengurusan tertinggi akan memastikan anak bangsa kita akan terjaga, terjamin. Dan juga saya bercakap dengan Prof, kita juga harus buka KPTM lebih kepada kaum-kaum lain. Tarik mereka masuk. Dan saya sedang berusaha untuk mempertingkatkan lagi pelajar antarabangsa. InsyaAllah College Universiti ini dalam setahun lagi mungkin akan jadi universiti. Universiti penuh. Dan niche area dia akan memastikan anak bangsa kita akan bersifat lebih global, ya. Khusus-khusus yang dia tawar akan lebih futuristic work lah. Kita akan fikir kerja-kerja masa depan lah. Kerja-kerja yang akan equip both women and men. Tahu pelajar-pelajar perempuan ramai tahu dalam KPTM. Lebih daripada 60%. Dan kalau kita kaji minda sikap wanita masa depan, apa yang dia nak? Dan di sinilah saya sebagai pengurusi, maaflah perempuan kita tahu apa cita rasa wanita masa depan. Betul. So saya akan createkan kursus-kursus yang relevan untuk wanita-wanita kita, wanita muda kita berjaya di masa depan. Itu saya akan buat. Betul. Mungkin ringkas sebelum kita akhiri pesanan kepada mereka yang ingin mencari ruang-ruang untuk melanjutkan pengajian, terutama apabila sekarang baru kita tahu sebenarnya ada banyak perkara kita perlu halusi, terutama ketika COVID-19 ini berlaku, ada yang hilang pekerjaan, malah di peringkat profesional juga berhadapan dengan pelbagai risiko. Segalanya mungkin. Kini cara kita melihat masa depan juga tidak boleh lagi hanya melihat kemahiran itu cukup dengan mahir setakat itu saja. Kita perlu variasi supaya apabila apa-apa berlaku, contohnya ketika COVID ini, kita masih lagi boleh ada survival pada masa yang akan datang. Dan Prof, kita dah tengok apa penjana yang akan beri kepada student-student kita in the future. Kita sedang berfikir apakah skill set yang baru yang kita harus bagi pada student-student kita yang nak lulus di semester. Jadi ini merupakan tambahan ilmu. Dan kerajaan sekarang amat prihatin because at the end of the day satu negara yang sejahtera ialah mana orang muda dia dapat bekerja. Itu merupakan satu jangka panjang, strategi jangka panjang untuk kesejahteraan sebuah negara dan bangsa. Okey Prof, kalau ada apa-apa perlu nak kata. Mungkin sebelum kita akhiri tambahan daripada untuk saya tambah untuk pembelajarannya di KPTM saya rasa dan juga KUPTM kami di institusi pengajian di sini menyediakan berbagai-bagai program sebenarnya daripada profesional dan business management dan lain-lain. So kami menyeru saya menyeru untuk yang di luar sana silalah menyertai kami menyertai kami, dan kita di KPTM dan KUPTM akan mendidik dengan barisan para pensyarah yang berpengetahuan tinggi dan juga berpendidikan tinggi. InsyaAllah akan cuba mendidik pelajar-pelajar ini untuk menjadi insan yang berjaya, dan juga apabila bergraduat nanti akan mendapat pekerjaan. Dan juga saya juga ingin tekankan di sini bahawa pelajar-pelajar yang berada di serata Malaysia boleh pergi ke KPTM yang berdekatan, contohnya di utara boleh pergi ke Al-Ustaz contohnya. Jadi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni mungkin adalah lebih baik mereka ini berada di kawasan yang berdekatan dengan keluarga mereka. So tiada masalah sebenarnya. Kami berada daripada utara hingga ke selatan dan juga timur. Jom masuk KPTM dan juga KUPTM untuk menangani cabaran semasa. Saya rasa cabaran itu sebenarnya bukan daripada luar tetapi dalam diri sendiri. Kalau anda mahu, jadi anda perlu bergerak sekarang untuk berdaftar, dan pada Julai nanti ada pengambilan ada pengambilan. Jadi pengambilan itu mungkin anda adalah salah seorang daripadanya. Terima kasih Prof dan juga Datuk kerana bersama dengan kami hari ini. Penerangan yang cukup mantap sekali saya rasa. Untuk mereka yang ingin melanjutkan pengajian, peluang untuk anda sebenarnya luas dan terbuka. Jadi jangan lepaskan peluang yang ada ini. Terima kasih daripada pihak kami. Terima kasih kembali. Okey.